السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Ibrahim. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah ini tentang Tauhid dengan cara diberitahu peristiwa. Peristiwa sama ada Allah Ta'ala hukum golongan yang mendurhakai Allah ataupun memberi nikmat dan keselamatan kepada orang mentaati Allah. Atau Allah Ta'ala menghukum mereka-mereka yang menolak Tauhid, degil. Dan Allah Ta'ala juga memberitahu cerita dan peristiwa golongan-golongan ahli Tauhid yang taat. Hubungan surah Ibrahim dengan surah Ra'd. Sebelum ni kita baca ayat Allah berfirman, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Ayat ke-40. Sesungguhnya ke atas kamu tugas hanya menyampai. Tidak lebih daripada itu. Kamilah yang akan menghisap dan menghukum. Di sini pula Allah Ta'ala beritahu kitab yang diturunkan kepada kamu daripada Allah Ta'ala supaya kamu menyampaikannya kepada manusia. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Dengan cara menyampaikan wahyu ini, kamu dapat keluarkan manusia yang ramai itu daripada kegelapan kufur dan syirik kepada nur cahaya tauhid. Jadi hubungan di antara ayat akhir dengan permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun khabar mubtada mahzuf. Huwa kitabun. Dia yang akan dibaca oleh Nabi adalah sebuah kitab yang lengkap. Kitabun, dia adalah kitab yang lengkap. Sentiasa diberitahu kitab ataupun Alkitab nak beritahu kepada kita semasa turunnya ayat ini, dia masih tidak lengkap. Cuma diberitahu kepada Nabi suatu hari dia akan lengkap. Mana agama Islam yang akan diajar oleh Nabi, dia adalah sebuah kitab yang lengkap. Walaupun pada masa turun surah Ibrahim, surah Makkiyah, dia masih dalam beberapa surah. Nak beritahu kepada Nabi, agama adalah suatu perkara yang lengkap. Cuma turun saja beransur-ansur sedikit demi sedikit. Jadi, dia adalah sebuah kitab yang lengkap. Anzalnahu ilaika, yang kami telah menurunkannya kepada kamu. Tujuannya, kitab ini adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Supaya kamu dengan cara tabligh akan dapat mengeluarkan manusia yang ramai daripada kegelapan yang begitu banyak kepada satu cahaya, iaitu Tauhid. Dengan begitu pun bi'izni rabbihim, dapat mengeluarkan manusia yang ramai itu pun dengan taufik Tuhan mereka. Bi'izni rabbihim, dengan arahan Tuhan dan juga taufik Tuhan mereka. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalil akli yang pertama tentang tauhid. Allah dialah yang miliknya. Allahul ladzi, Allah dialah miliknya ma fis samawati wa ma fil ardh, makhluk di lapisan langit dan makhluk di bumi. Wa wailun, dan celaka besarlah lil kafirin, bagi golongan yang mengingkari tauhid. Apa dia celaka besar? Yakni min adzabin syadid. Celaka itu berbentuk azab yang sangat berat. Siapakah orang ingkar itu? Sifatnya ialah alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka yang lebih mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat. Yastahibbu mana lebih berminat, lebih menyayangi, lebih mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat. Yang kedua, wa yasudduna 'an sabilillah. Mereka cuba menghalang siapa-siapa saja yang lain daripada jalan Allah Islam. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mereka berusaha sedaya upaya dengan ikhtiar mereka untuk mengubah suaikan jalan Allah yang benar itu kepada makna-makna yang lain yang bengkok. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka yang bersifat seperti itulah berada dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Contoh manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk mengeluarkan manusia lain daripada kegelapan yang banyak kepada satu tauhid. Allah Ta'ala beritahu secara ringkasnya dengan tidak disebutkan nama. Wa ma arsalna mir rasulin. Dan tidaklah
mana-mana rasul kami pilih sebagai rasul illa bilisani qaumi, melainkan dengan diberi wahyu bahasa kaumnya sendiri, melainkan dengan bahasanya sendiri, bahasa kaumnya sendiri, wahyu yang diturunkan. Tujuan apa dengan guna bahasa itu? Liyubayyina lahum, untuk memberi penjelasan kepada mereka. Kalau bangsa itu bangsa Arab, wahyu dalam bahasa Arab. Cuma untuk bangsa lain daripada Arab, perterjemahan. Apabila diterjemahkan, maknanya sama. Tidak kata bila diterjemahkan kepada bahasa lain, makna Quran pun berubah makna. Tidak. Oleh kerana Quran ni begitu jelas atas tajuk dia, maka tu terjemah dengan apa bahasa pun sama, bagi kemudahan. Jadi oleh kerana wahyu adalah daripada bahasa Arab, untuk orang-orang yang mula sekali menerima daripada Nabi. Tujuan bahasa Arab itu liyubayyina lahum, supaya Nabi yang diutus memberi penjelasan kepada kaum dengan mudah. Wa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Cuma manusia akan terjadi pada dua golongan, yang boleh menerima dengan ikhtiar mereka ataupun masih menolak pun dengan ikhtiar mereka. Wa yudhillullahu man yasha, Allah menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala juga boleh memberi hidayah kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Maknanya wahyu memang jelas dalam bahasa masing-masing, dipilih Rasul untuk memberitahu cara. Jadi perkara ini sebenarnya tidak menyukarkan, sangat-sangat memudahkan. Tapi manusia terjadi dua golongan juga. Dan jadinya kedua golongan itu daripada takdir Allah, daripada irada Allah Ta'ala, setelah Allah bagi kebebasan. Wahwal azizul hakim, dan dia maha perkasa. Maha perkasa sini, di atas perkasanya Allah Ta'ala, dia boleh bagi hidayat semua sekali, tanpa adanya peperiksaan atau tanpa adanya imtihan, tanpa adanya ujian. Tapi Al-Hakim, dia juga maha bijaksana. Dia juga maha bijaksana dengan menurunkan wahyu yang jelas, yang dihuraikan oleh Nabi dengan betul jelas. Dan sebagai Allah yang maha bijaksana, dia adakan juga peraturan dengan adanya ujian dan cobaan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu secara tafsiri, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, dan sesungguhnya kami telah pilih sebagai Rasul Nabi Musa dengan berbekalkan ayat-ayat wahyu kami. Dan kami arahkan kepada Musa, an akhrij qaumaka, berusahalah supaya dapat kamu keluarkan kaum kamu minadh-dhulumati ila nur, daripada segala kegelapan kepada satu cahaya tauhid. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan berilah peringatan kepada mereka untuk memudahkan mereka taat dengan memberitahu cerita-cerita dan peristiwa yang Allah Ta'ala buat kepada umat yang ingkar dan kepada umat yang taat, termasuk dua-dua. Beritahulah mereka peringatan tentang umat-umat yang taat dan umat-umat yang durhaka, supaya mereka dapat menerima. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, sesungguhnya pada yang demikian peristiwa banyak sekali pengajaran. Sini ayat dengan mana banyak sekali pengajaran. Likulli sabari, bagi setiap mereka yang tambah semasa di dunia ini untuk mengikuti syariat. Syakurin, bagi setiap orang yang bersyukur, berterima kasih di atas nikmat semasa di dunia ini. Penjelasan mengenai Nabi Musa, macam mana dia cuba mengingati kaum dia dengan ayamillah. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru. Allah Ta'ala kata, wa dzakirhum bi ayamillah. Di sini contoh dia. Nabi Musa kata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Kamu semua hendaklah kenangkan nikmat Allah yang Allah bagi kepada kamu. Siapa ni? Bani Israel. Id anjakum min ali Fir'aun. Ini peristiwa-peristiwa yang dikira peristiwa nikmat yang Allah bagi kepada kaum yang taat. Ketika Allah Ta'ala menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, daripada golongan Fir'aun. Yasumunakum, yang suatu masa dahulu mereka menyeksa kamu su'al azab, dengan seksaan yang sangat teruk. Di antara seksaan yang sangat teruk, di antara banyak-banyak seksaan yang sangat teruk ialah wa yadhabihuna abna'akum, mereka sanggup membunuh anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan wanita-wanita kamu hidup sebagai hamba-hamba. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Selamat daripada seksaan ke golongan Fir'aun ini satu nikmat daripada Tuhan kamu yang sangat besar. Ataupun terjemahan dia, penyiksaan dan kezaliman kaum Fir'aun yang mereka buat kepada kamu adalah satu bala yang sangat besar.
Jadi uzkuru nikmat Allah. Jadi Nabi Musa kata kepada kaumnya, kamu ingatlah akan nikmat Allah. Salah satu perkara yang diperingatkan oleh Nabi Musa kepada kaum dia, wa ita'adzana rabbukum. Ini pun salah satu. Jadi waw ni waw ataf pada uzkuru. Uzkuru nikmat Allah, uzkuru ista'adzana rabbukum. Kamu ingatlah nikmat Allah pada kamu wahai Bani Israil, kamu selamat daripada golongan Firaun. Yang kedua, kamu ingatlah wahai Bani Israil, iz ta'adzana rabbukum. Ketika Rabb kamu membuat pengumuman kepada kamu. Ta'adzana dengan makna akhbara. Ketika Tuhan kamu membuat pengumuman kepada kamu. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu dapat bersyukur nikmat-nikmat yang telah diberi, aku pasti akan tambahkan kepada kamu nikmat itu. Mana tarik balik tidak ada, tambah ada. Tapi ingat wala in kafartum, sekiranya kamu kufur nikmat yang telah diberi, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku sangat berat. Jadi di antara nikmat-nikmat yang Allah bagi pada Bani Israil, dia dibebaskan daripada kezaliman dan cengkaman golongan Firaun. Ini nikmat besar. Jika kamu bersyukur dengan terus berada dalam taat, Allah akan tambah. Jika tidak, azabnya sangat berat. Qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Berkata Musa, wa qala Musa dan berkata Musa in takfuru, jika kamu semua ini kufur. Bukan saja kamu, wa man fil ardi jami'an. Semua penduduk dunia ni kufur, termasuk kamu. Allah Ta'ala, dia tidak akan cacat. Allah Ta'ala, dia tidak akan berubah di segi kesempurnaan dia. Fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Maka semuanya Allah Ta'ala maha kaya, cukup daripada ibadat hamba. Dan tidak terkesan dengan penerakaan hamba. Dia terpuji. Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum. Tidakkah belum datang kepada kamu berita umat-umat sebelum kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, Ad, Samud. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan mereka-mereka lain selepas pada kaum tiga itu. La ya'lamuhum, kamu la ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui bilangan sebenar kecuali Allah. Jadi manusia hanya menulis kaumnya begini, jaraknya begini, tempohnya begini. Sebenarnya Allah kata dalam ayat ini, la ya'lamuhum illallah. Tidak mengetahui golongan mereka itu banyak mana, tak boleh direkodkan dalam sejarah. Kecuali Allah Ta'ala saja tahu. Cuma kita yang patut tahu, hanya apa yang Allah Ta'ala beritahu pada kita daripada ayat-ayat ini. Mana tidak perlulah kita baca sejarah-sejarah yang tidak ada hubungan dengan wahyu, nak menceritakan kepada kita berjala-jala tentang kaum-kaum dahulu. Tidak ada perlu. Tidak ada keperluan. Yang pentingnya Allah beritahu, ini sudah cukup untuk kita tahu tentang sejarah lama. Lain daripada itu Allah lebih tahu. Lain daripada itu Allah lebih tahu. Kenapa? Apabila Allah Ta'ala kata la ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui tentang mereka sebenarnya mereka Allah, mana sejarah-sejarah yang ditulis, dia tidak perlu. Kalau kita pergi bagi masa juga untuk tahu, maka masa untuk perkara yang benar sudah tidak ada lagi. Syaitan membisikkan kita, masa hanya 24 jam. Katakanlah, kalau duduk baca sejarah yang tebal-tebal itu, sampai bila pun tidak habis Al-Quran. Sejarah yang perlu kita tahu hanya apa yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sejarah-sejarah yang ada hubungan dengan wahyu Al-Quran. Sejarah-sejarah lain tidak perlu tahu. La ya'lamuhum illallah. Tidak mengetahui tentang mereka sebenarnya kecuali Allah. Boleh jadi andaian, boleh jadi kemungkinan. Ia tidak sangat tidak menguntungkan. Bahkan boleh jadi merugikan masa-masa manusia itu. Allah kata ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Kesimpulannya, datang kepada mereka yang ramai pada zaman yang berbeza, rasul masing-masing. Semua rasul masing-masing datang dengan dalil dan bukti. Tidak tangan kosong. Tapi dahsyatnya kaum, Allah kata, faraddu aydiyahum fi afwahim. Mereka meletakkan tangan mereka ke mulut Nabi sebab tak mahu dengar. Sampai tahap itu. Faraddu aydiyahum. Maka mereka meletakkan tangan mereka, tangan orang kafir ingkar ni, fi afwahihim, kepada mulut-mulut Nabi untuk supaya Nabi berhenti daripada cakap perkara yang benar. Wa qalu, sambil mereka juga berkata, inna kafarna, kami ingkar dan kami tolak, bima ursiltum bihi,
sesuatu yang kamu diutus untuk menyampaikannya, yakni tauhid. Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana. Dan sesungguhnya kami betul-betul meragui terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Murid keraguan yang tidak habis-habis, tidak keraguan yang menyebabkan mereka tidak dapat keyakinan, yang betul-betul meragui. Qalat rusuluhum, kata rasul-rasul yang diutus di kalangan mereka kepada kaum, afillahi syakkun. Dia perkara ragu ni dua-dua jenis. Perkara ragu yang mungkin ada keraguan sebab tidak ada dalil. Satu lagi perkara yang kamu ragu penuh dengan dalil. Ini satu perkara yang berbeza. Ada perkara yang kita ragui kerana dalil. Dia boleh jadi ubat atau tidak. Dalilnya ramai orang makan, ramai orang minum tak sembuh-sembuh. Kita akan ragui. Kalau ada dalil sembuh, semua minum, semua sembuh. Itu ada dalil. Jadi ada perkara yang boleh diragui kerana tidak ada dalil. Ada perkara yang tak mungkin boleh diragui kerana cukup dalil. Jadi qul, katalah kepada mereka. Qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul kepada mereka, afillahi syakkun, adakah pada mentauhidkan Allah ini keraguan? Mentauhidkan Allah sepenuh-penuh wahyu ada padanya dalil. Syirik pada Allah satu dalil pun tidak ada. Jadi afillahi syakkun, afi tauhidillah. Sini muqaddar, afi tauhidillah. Kerana ada Allah tak perlu dalil, semua orang terima. Allah ada, semua orang terima. Fi tauhid saja orang menjadi syirik. Jadi afi tauhidillahi syakkun, adakah pada mentauhidkan Allah, menerima Allah saja pencipta, pemelihara, segala sifat sempurna ada kepada dia, yang lain-lain makhluk belaka yang sifat ada pada mereka itu diberi dan boleh ditarik balik. Fatiris samawati wal ardh, dialah sebenarnya mencipta lapisan langit dan bumi. Jadi makhluk-makhluk yang besar yang ada pada pandangan mata manusia tidak lebih pada dua ini. Yad'ukum, dia mengajak kamu kepada tauhid. Dia mengajak kamu kepada tauhid. Dia mengajak kamu supaya mengesahkan dia. Liyaghfira lakum, supaya dengan kamu mentauhidkan dia, dia akan ampun dosa kamu. Min dzunubikum, daripada dosa-dosa yang kamu pernah lakukan. Tak kira dosa akidah ataupun apa-apa dosa lain. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan Allah Ta'ala akan melewatkan musibah, menangguhkan musibah kepada kamu sehingga kepada tempoh mati yang ditetapkan. Yu'akhirakum dengan makna Allah Ta'ala akan menangguhkan musibah, kesusahan kepada kamu sehingga pada tempoh mati kamu yang ditetapkan kepada kamu. Mana kesan daripada menerima tauhid yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu, kamu dapat keampunan, kamu dapatkan nikmatan hidup. Yakni Allah Ta'ala mentakhirkan musibah sehingga pada tempoh kematian kamu. Qalu, kata mereka, in antum illa basharun mithluna, tidaklah kamu melainkan manusia seperti kami sahaja. Tidak ada kelebihan apa-apa untuk kami ikut kamu. Karena syarat nak ikut biar kamu ada kelebihan baru kamu ikut. Jadi kata mereka, kamu tidak lebih daripada kami, kamu manusia biasa sahaja. Cuma turiduna an tasudduna, kamu hanya ingin menghalang kami, kata kaum kepada Rasul. Kamu hanya ingin menghalang kami amma kana ya'budu aba'una, menghalang kami daripada apa yang pernah dipuja, yang pernah disuruh oleh datuk nenek kami. Itu saja kerja kamu, ataupun itu saja kehendak kamu. Fa'tuna bisultani mubin, tunjukkan kepada kami mukjizat yang jelas nyata. Qalat lahum rusuluhum, berkata kepada kaum rasul-rasul, innahnu illa basyarun mithlukum, memang kami tidak lain melainkan manusia seperti kamu juga. Di segi manusia kami tak nafikan, kami tidak nur, maknanya kami tidak cahaya seperti mereka. Kami tidak api seperti jin. Kami basyar, kami ada kulit, kami ada darah daging. Jadi innahnu, tidaklah kami illa basyarun mithlukum. Disebut pada body, disebut pada jasad, disebut pada jisim sama seperti kamu. Bezanya ialah walakinallaha yamunnu ala man yasha, akan tetapi Allah mengurniakan ke atas siapa-siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-Nya dengan memilih manusia itu dipilih menjadi rasul dengan dibekalkan kepadanya wahyu dan dizahirkan kepadanya mukjizat.
Maknanya tak dinafikan kami ni manusia. Sebab kami bukan malaikat daripada cahaya, bukan daripada jin, kami adalah manusia. Wa ma kana lana. Cuma kamu minta daripada kami mukjizat. Wa ma kana lana, dan tidak layak bagi kami an na'tiyakum bisultanin, mendatangkan kepada kamu mukjizat illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Sebab mukjizat bukan kemampuan kami. Mukjizat bukan kemampuan kami. Wa 'alallahi, dan kepada Allah jua falyatawakkalul mu'minun, bertawakal dan berserah orang-orang yang betul-betul beriman. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Kenapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana, kerana dialah sebenarnya telah memimpin kami kepada jalan-jalannya yang benar, hingga membawa kami yakin kepadanya, hingga membawa kami tahu semuanya daripadanya. Jadi kenapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan dialah yang telah memberi pimpinan kepada kami jalan-jalan yang benar. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna, dan kami pasti akan sabar sungguh-sungguh di atas apa saja gangguan kamu terhadap kami. Wallah, dan kepada Allah jualah falyatawakkalul mutawakkilun, bertawakal orang-orang yang ada sifat tawakal. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim, dan berkata lagi orang yang ingkar kepada rasul mereka, oleh kerana tidak bersetuju dengan seruan dan ajakan tadi, kata mereka kepada Rasul, lanukhrijannakum min ardina, kami pasti akan menghalau keluar kamu daripada daerah kami. Melainkan la ta'udunna fi millatina, kamu kembali kepada milah kami. Kamu kembali kepada milah. Milah ni mana? Fahaman agama. Din, fahaman beserta perbuatan. Milah ni fahaman agama. Jadi sehinggalah kamu kembali kepada milah kami. Kami akan halau keluar kamu daripada daerah kami. Kalau tidak, kecuali jika kamu kembali kepada milah kami, kepada fahaman kami. Ayat seterusnya sebagai tasliah kepada Nabi dan Rasul. Wa auha ilaihim rabbuhum, Allah bagi wahyu kepada mereka, Tuhan mereka bagi wahyu kepada Rasul, lanuhlikanna zalimin, pasti kami akan membinasakan golongan yang zalim itu. Golongan zalim itu. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, kami akan jadikan kamu yang menetap di bumi selepas hancurnya mereka. Kami akan jadikan kamu yang menetap di bumi selepas hancurnya mereka. Dzalika liman khafa maqami, ya demikian kelepasan daripada azab dan ancaman kafir itu adalah merupakan janji liman khafa maqami, kepada orang yang takut untuk berdiri di depanku, wa khafa ma'idi, dan orang takut ancamanku. Wastaftahu, golongan-golongan engkau minta bantuan, pertolongan. Istiftah maknanya minta supaya dapat kemenangan. Mereka minta kepada Tuhan supaya dapat kemenangan. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan kecewalah setiap golongan yang sombong lagi degil. Jadi golongan mereka pun minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Tapi apa yang berlaku? Wa khaba, dan kecewalah daripada dapat bantuan dan pertolongan kullu jabbarin, setiap orang yang sombong menerima kebenaran, ani dan degil untuk mengikut kebenaran. Min waraihi jahannam, di depan mereka yang menunggu mereka adalah neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, mereka akan dibagi minum air, yakni sadid atau bayan, yakni air daripada nanah darah ahli neraka. Yatajarra'u, mereka terpaksa minum sedikit-sedikit. Yatajarra' ni mana satu kalimah yang digunakan dalam bahasa beserta tasrif, tak boleh buat sekaligus. Yatajarra'u, mereka terpaksa minum sikit-sikit. Jadi minum sikit-sikit kerana dua perkara. Tak boleh minum terus kerana bau busuk, panas dan sebagainya. Tapi terpaksa minum kerana dahaga. Dahaga juga azab, minuman juga azab. Jadi berkumpul dua perkara tu, jadilah yatajarra'. Mereka terpaksa minum sikit-sikit dengan paksa. Minuman itu masuk kerana azab lapar dan azab dahaga. Wala yakadu yusighuhu, hampir-hampir mereka tak boleh menelannya sebenar perkara itu. Wakada wala yakadu, dan tidaklah hampir mereka itu boleh menelannya, dikurang kerana busuk dan juga panas. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin, dan datang kepada mereka asbab-asbab kematian. Karena hukuman-hukuman dan azab-azab itu kalaulah semasa dunia sudah mati,
Min kulli makani, pada setiap tempat. Pada setiap tempat azab itu memang dikira sebagai asbab kematian. Sesaan yang boleh mematikan sekiranya mereka berada di dunia. Tapi wa ma huwa bimayyitin, mereka tak mati-mati. Kerana perkara ini adalah hukuman di akhirat. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di depan lagi tidak ada keringanan. Bahkan di depan lagi ada azab yang lebih berat. Yang lebih berat. Kita akan sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Ayat 18 surah Ibrahim. Surah yang ke-14. Itu satu pemberitahuan Allah kepada hamba mengenai amal-amal baik yang dibuat oleh mereka yang syirik pada Allah. Dalam tafsir sebut, orang yang mana akidah mereka rusak, syirik kepada Allah, atau mengingkari mana-mana ayat Allah, atau mengingkari mana-mana hukum Allah, atau mana-mana perkara yang ada hubungan dengan rukun iman, menolak takdir Allah. Semua itu menyebabkan mereka jadi kufur, rusak dalaman mereka. Cuma amalan baik mereka macam mana? Seperti contoh, mereka buat jalan raya, mereka kutip derma untuk bagi kepada fakir miskin, mereka buat jambatan, dan mereka buat jasa, banyak jasa yang mana ramai manusia dapat ambil faedah daripada jasa-jasa dia. Jadi mereka pun buat banyak amal yang baik-baik. Jadi ada soalan, takkan Allah Ta'ala abaikan begitu saja di akhirat? Tentu Allah akan mikir. Kadang-kadang orang kafir akidah yang rosak itu, dia buat jasa hingga begitu ramai manusia, hampir separuh dunia ni ambil faedah daripada jasa mereka. Dan mereka untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada manusia lain, mereka telah berdekatan dengan korban juga, masa mereka, ilmu mereka, kepandaian mereka, kemahiran mereka, demi kerana supaya manusia juga dapat ambil faedah daripada jasa mereka. Itu macam mana? Jadi ayat ni, ayat 18 ni nak beritahu kepada kita semua, apabila akidah sudah rosak, satu amal pun tidak sah. Satu amalan pun tidak akan dibalas di akhirat. Mungkin amalan baik dia semasa dunia akan dibalas di dunia. Allah bagi kepada dia mungkin dapat afiat sebelum mati. Mungkin dia tidak didatangi musibah-musibah duniawi. Mungkin dia akan dikira, disanjungi. Tapi semua balasan-balasan yang mereka buat akan dibalas di dunia. Sehingga apabila kembali kepada Allah, masa mati sudah dihukum. Masa mati mereka su'ul khatimah. Dan dalam barzah mereka akan menderita. Seperti mana Allah Ta'ala beritahu tentang golongan yang ingkar. Dan berterusanlah dalam api neraka. Manakala amalan-amalan baik mereka untuk dibalas di syurga ataupun dibalas di sana tidak ada. Dalil dan bukti ayat 18 surah Ibrahim. Ayat ni. Supaya apa? Supaya kita umat Islam yang memahami Al-Quran, yang
belajar Al-Quran boleh membezakan amal-amal yang makbul yang ada balasan di akhirat dengan amal-amal yang ditolak, dibalas hanya sekadar dunia. Tidak akan ada apa pembalasan baik pun di akhirat. Di akhirat hanya azab semata-mata. Jadi mathalul ladzina kafaru bi rabbih, bandingkan orang-orang yang ingkar akan Tuhan mereka. Dan kita akan berjumpa seperti ayat ini dalam surah Nur. Kita kena ingatlah satu lagi ayat seumpama ni dalam surah Nur. Hampir seperti ini. Hampir seperti dalam surah Nur. Ini dalam surah Ibrahim. Jadi mereka yang ingkar. Jadi apabila sebut kata ingkar ni, mungkin dengan sebab syirik. Mungkin dengan mana-mana rukun iman mereka tidak kenal, tak kenal cara. Mungkin mana-mana daripada rukun iman seperti kitab mereka tolak seperti satu ayat atau satu hukum. Bukan semua. Satu hukum yang dia tak setuju dengan pendapat dia kepala dia tolak. Maka dia dikira kafir. Tidak semestinya tolak Quran. Tolak hukumnya adalah Al-Quran. Tidak ada khilaf di kalangan ulama Islam. Menolak mana-mana ayat adalah menyebabkan kufur. Syirik juga menyebabkan kufur. Syirik salah satu cabang dia. Jadi apa saja yang ada dalam rukun iman, di segi kepercayaan, silap saja daripada rukun iman itu dikira kufur. Dan apa saja yang ada dalam Islam, termasuk rukun Islam dan cabang-cabangnya yang zahir, yang jelas, yang kira agama yang tak dapat tidak orang tu kena tahu. Jadi mengingkari perkara seperti ini menyebabkan kufur. Jadi alhamdulillah ulama telah menulis garis panduan satu kitab yang berasingan atas tajuk macam mana manusia boleh jadi kufur. Jadi kesimpulannya kafaru dengan mana itu? Dengan mana mereka ingkar akan Tuhan mereka, sama ada rusaknya rukun iman, sama ada mengingkari mana-mana hukum Tuhan. A'maluhum, amalan baik mereka. Sini amalan baik. Amalan baik seperti mana mereka tolong-menolong, bantu-bantu, membuat berbagai-bagai jasa. Yang jasa mereka akan dinikmati, akan dirasai oleh semua. Baik orang kafir, baik orang Islam. Sini amal-amal baik. Yang mereka juga diberi kemampuan buat amalan baik, tapi tidak dikira sah untuk dibalas di akhirat. Jadi amaluhum, amalan baik mereka karaman, seperti abu sahaja. Apabila kembali ke akhirat. Karamadin seperti abu. Dan jenis abu jenis mana? Istaddat bihir rih, yang diterbangkan oleh angin yang sangat kencang. Abu itu dalam abu, diterbangkan abu itu oleh angin yang sangat kencang. Fi yaumin asifin, pada hari yang sangat kuat, taufan. Angin kencang biasa pun sudah menyebabkan abu itu bertaburan, apatah lagi yaumin asif, hari yang betul-betul seperti hari taufan. Itulah gambaran amal mereka apabila sampai ke akhirat. Tidak boleh buat apa-apa. Yakni la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu lagi nak mengambil daripada apa yang mereka buat semasa dunia daripada balasan akhirat. Tak mampu. Tak mampu nak ambil balasan di atas apa yang mereka telah buat. Sedikit pun. Sedikit pun. Jadi buat kerja yang tidak ada balasan di akhirat, dzalika huwa dhalalul ba'id. Ya demikian itulah sesat yang jauh daripada kebenaran. Maknanya dia buat atas selera dia, tidak ikut panduan Tuhan. Kemudian nak ambil balasan daripada Tuhan, memang tak kena. Kita sentiasa bagi contoh, dia buat kerja ladang kelapa sawit, nak minta upah dengan ladang getah, memang tak kena. Dia buat kerja ladang kelapa sawit, time gaji, minta upah daripada pemilik ladang getah. Tak kena mengena dua tu. Tak kena mengena. Tidak ada hubungan. Jadi buat kerja amalan ikut akal semata-mata, tidak panduan Tuhan. Kemudian pergi akhirat untuk balas daripada balasan Tuhan. Tak kena. Tidak kenalah keadaan itu. Jadi Allah beritahu pada ni, pada ayat 18, begitu jelas. Dalil akli lagi, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal ardh. Tidakkah kamu tengok bahwasanya Allah Taala dia berkuasa menciptakan lapisan langit dan bumi bil haq. Syahidan bil haq.
ataupun izharil haq. Benar-benar daripada apa yang diciptakan ini untuk disabitkan dia maha kuasa. Dan yang berkuasa seperti ini hanya dia sahaja. Oleh kerana itu dia sahaja layak diseru dan dipuja, dan syariat dia sahaja layak diikuti. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Begitu Allah Ta'ala ni bebas daripada terikat dengan mana-mana makhluk. Jika dia kendaki, dia boleh matikan kamu begitu saja. Apa benda ni? In yasha', apabila dia kendaki, begitunya bebas Allah Ta'ala memiliki kudrat, dia tidak terikat dengan mana-mana makhluk dia. Yudhibukum, dia boleh matikan kamu begitu saja. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia datangkan pula zuriat yang baru. Dunia ni hak dia, manusia ni ciptaan dia. Jadi dia boleh matikan kamu begitu saja. Dia zahirkan zuriat baru, makhluk yang baru, manusia yang baru. Dan wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan demikian tindakan bagi Allah Ta'ala tidak sukar pun. Tidak ada satu pun kesukaran yang boleh menghalang daripada Allah bertindak bebas seperti itu, sebab dia Allah Ta'ala. Jadi apabila mereka di dunia akidah dia tidak betul, sama ada dia tak mengaku Tuhan ada, sama ada dia mengaku Allah ada tapi puja bermacam-macam, atau apa-apa saja apa yang mereka buat. Lebih-lebih lagi majoriti beragama adalah jenis berfahaman ada pembantu, ada penolong, baik semasa urusan duniawi maupun perkara-perkara yang berlaku di akhirat, perkara urusan ukhrawi. Sebab tu dia memuja selain pada Allah. Majoriti manusia yang kufur. Allah beritahu wa barazu lillahi jami'an. Mereka akan datang menghadap Allah semua sekali. Baik yang memuja, baik yang dipuja. Yang dipuja makna jin, syaitan. Baik yang memujanya. Sebab apa kita kata jin dan syaitan? Sebab daripada bisikan lah. Daripada bisikan pemuja-pemuja di kalangan manusia ini buat. Kalau daripada Tuhan, dia akan tauhid. Kalau daripada Tuhan, pujaan tu dia panggil tauhid. Tapi kalau bukan daripada Tuhan, pujaan daripada syaitan. Memang benda tu berlaku daripada bisikan syaitan. Tapi daripada agama Tuhan tidak ada. Sebab tu kita namakan dia mengada-ngada. Hakikatnya memang tidak ada. Wakil tidak ada, perantara tidak ada, semua tidak ada. Syaitan bisikkan untuk menjerumuskan manusia dalam neraka kekal, dia ada-ada. Jadi manusia yang jahil wahyu, dia akan terpengaruh dengan mengada perkara yang diada-adakan. Jadi benda yang tidak ada, diada-adakan. Jadi hakikatnya dia tidak ada. Jadi yang mengadakannya itu syaitan. Jadi syirik semua berlaku di atas bisikan syaitan. Dia bukan daripada ilham siapa-siapa, tidak. Dia bisikan syaitan semata-mata. Seperti mana apa yang kita akan baca pada surah ini juga. Jadi apabila mereka semua muncul, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, datang menghadap Allah Ta'ala, فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Jadi berkatalah pengikut yang lemah fikiran dia, jahil ilmu agama dia, lilladzina istakbaru, kepada golongan yang besar, pemimpin dia. Dan maknanya golongan ini dia ada dua. Satu kategori golongan pengikut yang ramai. Jadi ada satu lagi pemimpin yang besar. Bagi mereka itu besar. Cuma du'afa sini lemah berfikir, lemah di segi ilmu. Dua-dua lemah. Fikiran pun lemah. Sebab tu jadi orang bawahan. Nak banding dengan pembesar, kuat sikit, jadi pembesar. Kalaulah dia kuat berfikir, mana dia akan jadi orang besar. Oleh kerana dia lemah dalam berfikir, dia jadi orang lemah. Dan orang lemah ni ramai. Du'afa yang kedua, maknanya orang lemah di segi ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia tak akan ikut pembesar jenis ni. Dia tak akan ikut. Sebab pembesar yang akan jadi bahan bakar api neraka ni, siapa yang ikut? Orang yang jahil. Jadi lemah di segi ilmu, lemah di segi pemikiran. Mereka berkata kepada pembesar, nisbah pada mereka. Bukan besar di sisi Allah, besar di sisi mereka. Nisbah pada mereka ni satu kumpulan, yang besarnya ni, yang kecil yang lain. Maknanya, yang kecilnya pengikut, yang besarnya diikuti. Pemimpin. Dia kata macam mana? Inna kunna lakum tab'an. Bahawa kami dulu semasa dunia lakum tab'an. Kepada kamu khususnya pengikut tegak. Pengikut sungguh-sungguh.
Apa yang kamu kata kami buat. Apa yang kamu ajar kami ikut. Jadi sekarang ni duduk dalam neraka, fahal antum mughnuna 'anna min adzabillahi min syai'. Maka adakah kamu boleh menghindari kami daripada azab Allah walaupun sedikit? Tidak semua pun walaupun sedikit. Cuti walaupun tidak lama, 1 hari atau separuh hari. Maknanya sedikit ni nak beritahu, kalaulah ada sesuatu, sedikit pun tak apa. Qalu pembesar kata, lau hadana Allah la hadaina. Kalaulah dulu semasa dunia Allah bagi kepada aku hidayah, nescaya kami akan bagi kepada kamu hidayah. Lalu kamu tak akan masuk dalam neraka. Kalaulah Allah Ta'ala dunia dulu telah bagi kepada kami hidayah dengan bagi kefahaman tauhid, dengan dekatkan kami dengan kitab dia, kami akan bagi hidayah kepada kamu, tunjuk jalan yang baik pada kamu, kamu tak akan masuk pun dalam neraka, bukan sedikit, tak akan masuk. Jadi sekarang ni sama, sawa'un alaina. Sama saja di antara aku dengan kamu sebab sama-sama tak betul. Sama-sama syirik kepada Allah. Cuma aku jadi bos kamu, kamu jadi pengikut. Jadi sawa'un alaina, sama saja ke atas kita semua. Nak buat macam mana? Ajazi'na, sama ada kita semua mengeluh. Am sabarna, atau kita tahan lasak. Ma lana min mahis, tidak ada lagi bagi kita sebarang kelepasan. Tidak ada lagi bagi kita tempat untuk kita nak bebaskan diri daripada azab ini. Pembesar jawab kepada pengikut. Apabila ada ayat seperti ini, maka kita yang berada dalam dunia kena pastikanlah kita bukan daripada golongan ini. Jadi golongan ini memang bukan golongan ahli wahyu, dia ahli nafsu. Maknanya segala amalan dan fahaman dia berasas pada fahaman nafsu mereka, bukan daripada wahyu. Memang tidak ada hubungan dengan wahyu. Jadi yang menyesatkan mereka sebenarnya syaitan. Sebab syaitan ini telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam seramai mungkin supaya menjadi sama-sama dengannya dalam neraka kekal. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru, dan syaitan apabila telah dibuat keputusan kepada mereka semua kekal dalam azab, baik pengikut, baik pemimpin dan syaitan. Manusia dia ada dua lah, pengikut majoriti, pemimpin yang tak ramai. Dan kedua-dua tu geng sesat. Syaitan lah penyesat mereka semua. Apabila selesai keputusan dibaca untuk dihukum azab kekal, dia kata, sehingga ulama tafsir dalam ayat ni dia kata seolah-olah syaitan ni diangkat duduk di atas suatu tempat yang dapat dilihat oleh semua ahli neraka. Seolah-olah gambarannya seperti itu. Hakikat sebenarnya Allah lebih tahu. Jadi dia akan beritahu secara jelas kepada semua pengikut-pengikut dia yang terkesan dengan bisikan dia. Apa dia kata? Jadi maklumat Allah Ta'ala bagi awal kepada kita supaya jangan jadi seperti ini. Syaitan kata pada semua ahli neraka yang disesatkan oleh dia. Inna Allaha wa'adakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah janjikan kepada kamu janji yang benar dalam kitab dia. Semua itu benar berlaku. Apa saja dalam kitab dia memang benar. Yang dihuraikan oleh Nabi dia, semua benar. Wa wa'adtukum, aku juga janji kepada kamu dengan cara aku. Tapi fa akhlaftukum, aku membohongi kamu. Aku kata saja benar, tapi sebenarnya tidak benar. Fa akhlaftukum, aku telah menyalahi kamu. Jadi fa kadzabtukum. Aku kata gini akan dapat, sebenarnya tidak ada sebab bohong. Sebab aku ni ada jenis makhluk yang menipu. Memang nama aku sendiri syaitan tu adalah yang jahat, yang khianat, yang ada muslihat. Jadi aku telah janjikan kepada kamu. Jadi fa akhlaftukum, aku telah memungkiri janji aku sebab aku adalah makhluk yang dilaknat. Aku hanya dapat membohongi kamu. Aku tidak akan jujur pada kamu. Kemudian syaitan kata lagi, wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidak ada pun bagiku paksaan ke atas kamu untuk memaksa kamu ikut. Tidak ada bagiku kudrat
ke atas kamu semua sehingga kamu ikut aku ni min sultan, daripada sebarang paksaan, tidak ada. Seperti mana Nabi, dia ajak kamu pun bukan paksaan. Aku ajak kamu dengan bisikan pun bukan paksaan. Semua dengan kerelaan masing-masing. Syaitan pun tak paksa. Nabi pun tak paksa. Sama-sama tak paksa. Sebab Allah bagi kebebasan memilih. Tiada paksaan. Nak jadi sesat pun tiada paksaan. Nak jadi dapat hidayah pun tidak ada paksaan. Jadi, ma kana li wa ma kana li, tidaklah ada bagiku ke atas kamu untuk menyesatkan kamu min sultan, sebarang paksaan. Illa, kecuali bentuknya begini. An da'autukum maju, aku ajak kepada kamu kepada kesesatan yang bercanggah dengan wahyu Tuhan. Fastajabtum li, lalu kamu dengan ikhtiar kamu, sukarela kamu pun terima dan pilih. Itu saja benda yang berlaku. Tak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Caranya aku ajak juga. Sebagaimana Nabi ajak. Nabi ajak dengan berbekalkan wahyu. Aku ajak tidak ada bekal apa. Aku ajak perkara yang sesuai dengan nafsu kamu sahaja. Aku tidak ada sebarang kitab. Aku tidak ada sebarang buku. Jadi apa-apa yang aku tulis itu adalah daripada perkara yang bercanggah dengan wahyu. Mana tulisan-tulisan yang manusia tulis, yang dikira daripada spesifika syaitan, apabila bercanggah dengan wahyu, maka itu adalah tulisan syaitan. Seperti mana kita baca dalam surah Syura. Seperti mana kita baca dalam surah Syura. Dakwah surah Syura adalah tulisan-tulisan yang ada yang menyebabkan manusia terpengaruh dengan tulisan itu, memang daripada spesifika syaitan. Cara nak kenal dia bertentangan dengan wahyu. Wahyu kata tauhid, dia pun beritahu boleh syirik. Jadi membolehkan perkara tak boleh. Ataupun tidak bolehkan perkara yang boleh. Sama saja. Syariat kata begini, dia kata begini. Dia sentiasa ada saingan. Mudah saja, syaitan ni dia ada sentiasa ada saingan dengan wahyu. Tinggal lagi, manusia yang tak tahu wahyu memang kena. Tak dapat tidak. Sebab dia tidak ada nurture. Nak beza macam mana wahyu dengan tidak wahyu kalau dia tidak belajar. Dia tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat memang mengikut hawa nafsu sebelum menjadi pengikut Nabi. Apabila telah menjadi pengikut Nabi, dia ikut sungguh. Dia takkan buat pun apabila bukan daripada wahyu Allah. Dia takkan buat pun apabila bukan daripada Nabi SAW. Itulah hidayat yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhu. Orang seperti ini Allah angkat dia sebagai contoh ahli syurga. Jadi kata-kata manusia, beginilah keadaan dia. Tidak ada paksaan daripada syaitan. Jadi, kamu pun terima. Aku ajak saja kepada kesesatan yang bercanggah dengan wahyu Tuhan. Kamu terima dengan kerelaan kamu. Tak ada apa-apa pun daripada aku paksaan. Maka, hari ini, fala talumuni. Maka janganlah kamu cela aku saja. Jangan mengutuk aku saja. Walumu anfusakum, kamu kena cela diri kamu juga. Jangan duk kata syaitan tak betul engkau begini kutuk mati-mati. Jangan kutuk aku saja. Walumu anfusakum, kamu sendiri kena kutuk diri kamu kerana itu adalah ikhtiar bebas kamu. Tak ada paksaan daripada aku. Lainlah kalau aku diberi paksaan. Kamu tak mahu aku paksa juga. Kalau gitu kamu kutuklah aku. Ini dah. Perkara sesat semua tu bukan paksaan. Masing-masing memilih dengan jadikan neraca pilihan yang berbeza. Macam orang beriman, neraca nak memilih wahyu. Tak kena pada wahyu, dia tak akan pilih. Sebab dia sudah belajar, dia sudah tahu pedoman. Dia selamat. Orang tidak ada wahyu, dia pun ikut pilih nafsu dia sebagai pilihan. Maka dialah yang akan kena. Jadi janganlah kamu cela aku sahaja. Walumu anfusakum, kamu semua celalah diri kamu juga. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak mungkin membantu kamu lagi semasa ini, semasa dalam neraka, sebab aku pun ahli neraka kekal. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu juga semua kamu ini tidak boleh membantu aku nak melepaskan aku daripada api neraka, sebab ia adalah daripada takdir. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini ayat nak beritahu aku mengingkari amalan syirik yang kamu jadikan aku sebagai syirik. Aku mengingkari bima asyraktumuni min qabl. Aku juga mengingkari amalan syirik yang kamu jadikan aku sebagai perantara sebelum ini. Ulama dalam perkara ini dua tafsiran.
Aku mengingkari amalan syirik kamu yang aku ajar. Mana aku hanya ajar kepada kamu syirik. Aku tak terima sebab ini salah. Memang aku ajar perkara salah kerana kerja aku. Aku tak setuju pun. Maknanya segala bisikan-bisikan syaitan tentang perkara syirik, puja wali, nabi, ini semua bisikan dia. Dia tak setuju. Sebab dia tahu ini perkara mungkar dan ini perkara yang menyalahi syariat. Inilah perkara yang menyebabkan kekal dalam azab. Dia tahu semua perkara seperti itu. Tapi dia buat kerana inilah cara dia. Tidak ada cara lain untuk menyesatkan manusia ke neraka kekal dengan cara syirik sahaja. Jadi dia ajar kepada manusia, bukan dia setuju. Dia ajar kerana itu perangkap, itu cara untuk menyebabkan manusia itu kekal. Yang kedua terjemahannya, aku mengingkari kamu puja aku sebagai wakil Allah. Sebab ada sebahagian manusia ni dia puja syaitan, dia puja jin. Dia buat satu upacara khas untuk memuja syaitan dan memuja jin. Syaitan kata pada masa kamu puja aku dulu, aku memang engkar, aku tak suka. Tapi apa akan daya kerana pilihan kamu? Dia dua. Sama ada syirik yang dibisikkan oleh syaitan, manusia buat, syaitan tak setuju. Cara tu memang kekal neraka, tapi pilihan kamu. Yang kedua, yang mereka jadikan syaitan sendiri itu sebagai wakil untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Memang satu tahap manusia gitu. Dia puja jin dengan upacara-upacara tertentu. Dia puja syaitan dengan upacara-upacara tertentu. Dia bisikkan hingga manusia memuja syaitan sebagai perantara untuk sesuatu yang dia akan dapat. Dan imbuhan ataupun pulangan daripada puja syaitan itu Allah bagi di dunia. Tak kira apa-apa. Dia nak nama, Allah bagi nama. Dia nak pangkat, Allah bagi pangkat. Dia nak apa-apa yang bersesuaian dengan nafsu dia untuk memenuhi hasrat nafsu dia. Allah bagi barakah. Soalnya apabila dia puja syaitan, bukan tidak ada apa-apa, kosong, tidak. Ada sesuatu yang dia dapat. Dan Allah bagi semua itu di dunia. Jadi tindakan mereka seperti itu pun syaitan kata, aku tak setuju. Aku kafartu, aku engkar. Perbuatan itu memang salah. Nampaklah? Ini cara Allah Ta'ala nak supaya kita fahami betul-betul. Jadi aku mengkufuri, kamu jadikan aku wakil untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu puja aku kerana nak menyelesaikan masalah dan nak menyempurnakan hajat kamu. Nak dapat kepuasan. Aku engkar, aku tak terima perkara itu. Tapi membuat ke? Kamu buat juga. Kamu puja juga aku, kamu puja juga jin. Jadi dua. Inna zalimi, kesimpulannya Allah kata, Inna zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya golongan zalim seperti ini, baik syaitan, baik manusia, bagi mereka hanya azab yang pedih. Semoga Allah lindungi kita. Jadi, tadi pertengkaran sesama ahli neraka, pengikut dengan ketua. Kemudian, ucapan daripada syaitan mewakili semua yang telah sesat duduk dalam neraka. Kita tak akan sampai ke neraka insya-Allah. Tapi Allah bagi tahu pada kita supaya beringat. Dengan ilmu yang ada daripada ni, kita dapat menjaga-jaga. Cara sangat mudah. Cara sangat mudah. Nak selamat daripada gangguan syaitan, kita kena rapat dengan kitab Tuhan. Itu saja cara dia. Cara lain tak boleh. Rapat dengan kitab Tuhan, ia sebagai neraca. Mana-mana perkataan atau mana-mana fahaman yang bercanggah dengan kitab Tuhan yang kita tahu, kita boleh tolak dengan mudah. Sebab ia memang daripada bisikan syaitan. Dan Quran ini syaitan tak boleh masuk. Dia tak boleh. Sebab itulah dia beritahu kepada orang dia, jangan dengar. Kalau pergi pun ganggu saja majlis dia. Jadi itulah apa yang Allah nak beritahu kepada hamba. Inilah apa yang yang berlaku nanti di neraka. Sebaliknya mereka yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan orang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan menepati rukun iman, wa 'amilus shalihat dan dapat melakukan amal soleh yang banyak, yang menepati wahyu dan menepati syariat dan sunnah baginda, dimasukkan ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun syurga yang luas yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, berkekalalah mereka dengan tidak akan keluar lagi sampai bila-bila apabila mereka ditakdirkan masuk biizni rabbihim, dengan taufik Tuhan mereka. Maknanya di sini biizni rabbihim kena minta dengan Tuhan mereka sebab masuk ni dengan izin Tuhan bagi syurga. Tahiyyatuhum fiha salam, ucapan pertemuan mereka dalam syurga nanti salam.
Allah pun kata pada mereka, salam qaulan min rabbir rahim. Malaikat pun kata salam. Sesama ahli syurga pun salam. Baik daripada Allah, Allah ucap salam kepada ahli syurga. Baik di kalangan malaikat akan ucap salam kepada ahli syurga. Dan sesama mereka juga akan ada ucapan salam. Jadi tiga-tiga ayat untuk tiga-tiga ini ada dalam Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Untuk tauhid, intipati Al-Quran yang perlu kita fahami betul-betul ialah kalimah tauhid itu sendiri. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu boleh fahami, kamu boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala, mudahnya Allah Ta'ala jelaskan kepada kamu suatu perbandingan tauhid yang ada dalam Al-Quran dan lawannya syirik yang ada daripada bisikan syaitan. Dia adalah kalimatan. Kalimah ni badal bagi masalah. Satu contoh adalah kalimatan thayyibatan, kalimah yang sangat-sangat baik. Itu kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia seperti mana kasyajaratin thayyibah. Seperti pokok yang baik. Kalimah ni nak bandingkan dengan perkara yang boleh dilihat seperti pokok yang baik. Asluha thabitun. Akar dan umbinya teguh. Akar dan umbinya teguh dalam tanah. Dia tak nampak. Akar dan umbi ni dia tak nampak. Dia duduk dalam tanah. Begitu juga iman, dia benda tak nampak. Dia merosak dalam hati. Nak tengok rukun iman tak nampak. Tapi cara dia nya iman kena wujud dulu. Walaupun dia tidak nampak. Wa far'aha fis sama', manakala cabang dan batangnya menembusi langit. Dia boleh tinggi sampai ke langit. Jadi daripada amal-amal yang nampak ini boleh sampai kepada langit. Amal manusia yang dia buat dalam hadis sahih, dalam ayat Quran juga ada, akan sampai ke langit. Jadi apabila akar yang tak nampak ini iman yang teguh, maka amalnya akan bawa sampai ke langit. Dan dia tidak seperti mana pokok duniawi. Ini pokok agama. Pokok dini, pokok agama dia tidak seperti mana pokok duniawi, pokok dunia. Apa dia? Tu'ti ukulaha kullahin. Dia akan mengeluarkan hasil setiap waktu. Ada sentiasa daripada pokok agama ni memberi pahala. Hatta masa tidur dia pun dapat pahala. Hatta masa rehat dia pun dapat pahala. Hatta masa dia berdiam diri tidak bergerak apa-apa pun akan dapat pahala. Pahala daripada fikir akhirat dan sebagainya. Mengingati Allah dengan tidak apa-apa pergerakan apa ada, dia dapat pahala. Yakni pokok yang berasas pada iman yang kuat, walaupun tak nampak, akan mencecah batang dia itu agama yang zahir dapat dilihat hingga ke langit, dan akan mengeluarkan sentiasa hasil yang tidak bermusim. Sebab pokok ni pokok dini, syajaratun diniyah, pokok keagamaan. Sana pokok duniawiyah. Dia tidak sampailah ke langit. Dan segala-gala hasil yang keluar daripada pokok agama seseorang itu biizni rabbiha, dengan izin dan taufik Tuhannya. Apabila Allah bagi taufik, dia akan dapat buat banyak, dia akan buat yang berkualiti. Tapi apabila Allah Taala tarik taufik, dia tak boleh buat apa-apa. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah Taala adakan contoh-contoh dan banding-bandingan seperti ini dalam kitab dia, linah untuk semua manusia fikir. Betapa mudahnya bandingan agama dengan benda dunia. Ya, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran daripada maksud yang tersirat daripada contoh dan bandingan Allah Ta'ala ini. Syirik pun sama. Wa mathalu kalimatin khabithah, dan bandingan kalimah syirik, akidah syirik. Akidah yang rosak mana-mana daripada rukun iman. Mudah saja kalau kita kata akidah rosak bukan tentang Allah saja. Mungkin dengan sebab kita rosak tentang malaikat Allah. Mungkin rosak dengan sebab kitab Allah. Mungkin rosak dengan sebab Rasul Allah. Mungkin rosak dengan sebab takdir. Atau mungkin rosak akidah mereka dengan sebab akhirat. Merakumi semua. Kenapa kita kata rukun iman? Kerana Al-Quran semuanya membicara kepada semua rukun iman. Dia tidak seperti kitab akidah biasa. Kitab akidah biasa kadang-kadang dia bahas tentang Allah saja. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat tu, sifat ni. Tapi malaikat dia tak bahas. Kadang-kadang. Takdir pun dia tidak bahas kadang-kadang. Banyak perkara rasul-rasul pun dia tidak ada bahas. Dia bahas kadar itu saja kadang-kadang. Jadi tidak merangkumi.
Manakala kitab Allah merangkumi semua rukun iman yang sesuai, yang patut difahami oleh setiap hamba. Jadi bandingan pula wa mathalu kalimatin khabithah, bandingan kalimah yang buruk juga seperti mana kasyajaratin khabithah, seperti pokok yang buruk. Seperti pokok yang buruk. Ujutusat min fawqil ardh, yang tercabut daripada permukaan bumi. Pokok tu akar dianya tak masuk dalam, tercabut. Ujutusat min fawqil ardh, tercabut, duduk di permukaan bumi. Malaha min qarar, tidak ada apa bagi pokok itu min qarar, kedudukan yang boleh ditegakkan. Walaupun sedikit. Tidak ada pun bagi pokok itu kedudukan yang boleh ditegakkan walaupun sedikit. Mana pokok ni pokok yang sudah tumbang dan tak boleh hidup. Itulah syirik. Akar duduk di atas dan tak boleh ditegakkan walaupun sedikit. Itulah kalimah syirik. Mana tak jadi pokok lah. Tidak akan mengeluarkan hasil sebab dia pun tidak jadi pokok. Dia sudah cabut akar dan dia tak boleh tegak. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Kalimah taibah apabila meresap dalam hati hamba dan dibina kalimah itu dalam jiwa, yuthabbitullah, Allah Ta'ala akan meneguhkan orang-orang beriman yang telah menerima kalimah tadi bilqawli thabit fil hayati dunya. Allah Ta'ala sentiasa sini meneguhkan hati-hati mereka yang beriman yang telah menerima akidah yang betul, akidah daripada kalimah yang betul, bil qawli thabit, dengan qawli thabit, dengan ucapan yang sabit semasa kehidupan dunia. Ada sebahagian ulama tafsir dia tulis apa maksud qawli thabit? Bi alfadhil Quran, bi aqwalil Quran. Mana iman yang ada dalam hati dia dikukuhkan lagi, diteguhkan lagi dengan alfazul Quran, dengan aqwalul Quran, dengan firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kerana firman-firman Allah Ta'ala itu segala makna-makna yang ada dalam itu adalah teguh. Benar lagi teguh. Benar lagi teguh. Berpunca daripada kalimah thayyibah, la ilaha illallah, dan kalimah-kalimah Al-Quran meneguhkan semasa di dunia wa fil akhirah, dan semasa mati. Wa fil akhirah ni semasa mati. Kalimah khabithah pula, kalimah syirik pula, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan golongan yang zalim kerana mereka ambil kalimah syirik kepada kehidupan mereka. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dia ingin buat. Contoh mereka yang mengambil kalimah dan contoh mereka yang tidak mengambil kalimah dalam ayat ni. Contoh yang tak mengambil kalimah seperti musyrikin Mekah. Contoh yang mengambil kalimah seperti Nabi Ibrahim. Dua-dua contoh ni Allah Ta'ala hubung dalam Al-Quran sesuai sangat semasa Quran ini turun pada masa itu. Jadi Allah adakan contoh. Kalau ditanya siapa yang tidak ada kalimah? Orang Mekah. Siapa pula yang ada kalimah? Nabi Ibrahim yang pernah duduk di Mekah. Jadi alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu tengok orang-orang Mekah yang telah mengubah nikmat Allah? Itu nikmat Allah datangnya Nabi Muhammad untuk bagi kepada mereka kalimah thayyibah. Dia ubah dengan tidak mengambil dan menolak. Iaitu dia mengubah nikmat itu dengan kufur nikmat. Nikmat dibawa oleh Nabi kalimah thayyibah. Dia telah ubah, dia tolak kalimah itu dengan kufur. Lalu ahallu qaumahum daral bawar, dan dia telah menjerumuskan kaum mereka sendiri. Daral bawar itu tempat yang betul-betul binasa. Dar bawa sini mana lembah kebinasaan. Kurang kerana menolak kalimah thayyibah yang dibawa oleh Nabi. Apa dia? Jahannam. Neraka Jahannam lah darul bawar. Yaslaunaha, yang pasti mereka akan memasukinya suatu hari. Wa bi'sal qarar, dan seburuk-buruk tempat kediaman, tempat tetap yang akan dia tidak diam di situ selama-lama adalah neraka Jahannam.
Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua. Macam mana ubah? Kalau kamu kata ubah nikmat, macam mana ubah nikmat? Nikmat adalah kalimah tauhid. Ubah nikmat tauhid kepada syirik. Itu makna ubah. Jadi Allah Ta'ala huraikan makna ubah tu. Kadang-kadang kita pergi kepada makna lain. Jauh sana. Ini daripada Allah Ta'ala. Yakni waja'alu lillahi andada. Itu makna ubah. Mereka mengadakan ada bagi Allah Ta'ala itu andada, wakil-wakil. Sedangkan Nabi mereka ajar la ilaha illallah, tidak ada wakil. Jadi ubah. Kalimah taibah, kalimah tauhid, tidak ada wakil. Mereka ubah. Menolak kalimah tauhid, mereka ubah. Jadi waja'alu lillahi andada. Dan mereka telah jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada lagi andada, ilah-ilah lain untuk disuruh dan dipuja. Nabi mereka bawa kalimah taibah. Mereka telah adakan satu pahaman baru, ada wakil-wakil. Liyudhillu an sabili. Akibatnya, sini lam lil akibatnya mereka menyesatkan yang lain-lain pun daripada jalan. Makna bagi ahallu qaumahum daral bawar. Mereka menjerumuskan kaum mereka sendiri ke dalam neraka, yakni dengan cara mereka menyesatkan orang lain, yakni kaum mereka daripada jalan Allah yang benar, dalam tauhid yang benar itu. Sebelum mati, mungkin mereka ada rezeki lagi. Sebelum mati, mungkin mereka ada kedudukan tinggi lagi. Sebelum mati. Jadi Allah kata, Qul katalah kepada mereka, tamatta'u, berseronoklah kamu sementara waktu. Saki-baki rezeki kamu nak habiskanlah. Saki-baki pangkatnya kamu nak guna, ambillah. Mana gitu. Qul tamatta'u, kamu berseronoklah sebelum mati. Fa inna masirakum ilan nar. Tempat kembalian kamu, dia tidak pergi tempat lain, dia adalah ke neraka. Jadi nak berseronok sebelum mati ni, apa yang ada di dalam takdir Tuhan, ambillah. Maknanya bukan kerana kamu kafir itu, rezeki pun tarik, pangkat pun tarik, tu pun tarik. Tidak. Berseronok maknanya, apa yang Allah takdirkan kamu, dengan apa-apa yang kamu perolehi di dunia, kamu guna semua. Tapi bukan seperti itu lagi di akhirat. Fa inna masir, sesungguhnya kembalian kamu, kesudahan kamu, selepas pada mati, anna ilanna, kepada api neraka. Seperti mana Allah Ta'ala titah kepada mereka-mereka yang telah mengubah nikmat seperti orang Mekah. Allah Ta'ala juga titah kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang tidak mengikut jejak langkah ketua-ketua Mekah. Dia ikut Nabi SAW, dia terima kalimah taibah yang baik itu dan dia bawa kalimah itu dalam kehidupan. Jadi untuk mereka juga Allah beritahu, Qul li ibadi, katalah kepada hamba-hambaku. Sini idhafah litakrim, idhafah litashrif. Qul li ibadi, katalah kepada hamba-hambaku yang sebenar itu, hambaku yang sungguh-sungguh itu, yakni alladzina amanu, orang-orang yang betul-betul mempercayai. Rukun iman dia ada, memang ada dalam jiwa dia. Yuqimus salah, diri kalau salah kerana bersyukur. Diri kalau salah kerana bersyukur. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan infakkanlah harta daripada harta yang kami juga bagi kepada mereka. Infakkanlah harta, yang harta itu yang kami infakkan kepada mereka, yang kami bagi kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, semua keadaan, sama ada sunyi-sunyi atau tambah ada terang-terang. Min qabli an ya'tiyahum, sebelum datangnya hari mati. La bay'un fihi, yang tidak ada lagi jual beli untuk dapat keuntungan. Wala khilalun, dan tidak ada lagi teman rapat yang akan membantu. Jadi sebelum waktu tidak ada lagi jual beli, waktu tidak ada lagi teman rapat, dunia ni diri kalah solat betul-betul, dan infak kalah harta daripada rezeki yang kami bagi betul-betul, supaya perkara itu akan jadi kekal sebagai balasan di akhirat. Kali yang ketiga, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang telah berkuasa mencipta, yang memiliki kuasa telah menciptakan lapisan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a, dan dialah dengan kudrat yang sempurna telah menurunkan daripada langit sana air hujan. Fa akhraja bihi minat thamarat, lalu dia keluarkan daripada air hujan itu berbagai-bagai buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kamu makan dan untuk kamu guna. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan dia telah mempermudahkan kepada kamu kapal.
litajriya, supaya kapal itu boleh berlayar, fil bahri, di lautan sana, bi amrihi, dengan izinnya. Kemudahan untuk hamba juga. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah Ta'ala juga telah memudahkan untuk kamu sungai-sungai yang kamu boleh guna daripada sungai itu dengan bermacam-macam keperluan kamu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, dan dia telah mempermudahkan juga untuk kamu dengan cara menundukkan matahari dan bulan, daibain, yang sentiasa bergerak di atas orbit masing-masing. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah mempermudahkan kepada kamu berselisihnya malam siang untuk kamu rehat dan untuk kamu bekerja. Wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah Ta'ala juga bagi kepada kamu setiap apa yang kamu minta daripadanya yang sesuai untuk diberi. Maknanya yang kamu minta ini semua pemberian Allah, tidak mari daripada yang lain, tapi sesuai mengikut keperluan kamu. Jadi dia juga memberi kepada kamu, lain daripada apa yang dia ceritakan tadi, dia juga memberi kepada kamu apa yang kamu minta. Sikit, banyak, sesuai untuk yang diberi itu, yunasibukum, sesuai untuk kamu. Wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsu, kamu tak boleh nak hitung betapa banyak nikmat Allah bagi. Cuma manusia saja tidak mensyukuri. Dia guna banyak nikmat Allah tapi bersyukur tidak dapat. Innal insana lazalumun kafarun, sesungguhnya manusia itu zalim. Zalim mana tak ikut arahan. Kafarun, tidak bersyukur, ambil saja nikmat tapi tidak pandai berterima kasih. Dalil nakli daripada Nabi Ibrahim, dan mereka adalah golongan yang ada kalimah. Orang Mekah yang mengatakan pengikut Nabi Ibrahim tapi tidak ada kalimah thayyibah. Nabi Ibrahim adalah orang yang ada kalimah thayyibah. Orang ada kalimah thayyibah. Jadi sifat orang yang ada kalimah thayyibah ini diberitahu kepada orang Mekah, yang kamu kata kamu ikut Nabi Ibrahim. Dalam tafsir dia ada tulis, orang Mekah dia bangga Nabi Ibrahim adalah Nabi dia. Seperti mana Yahudi ada Nabi Musa, seperti mana Nasara ada Nabi Isa. Mereka orang Mekah juga kata kita ada Nabi. Nabi kita Nabi Ibrahim. Kaabah yang ada depan kita ni, dialah yang bina dengan anaknya Ismail. Sangat bangga. Tapi lain apa yang berlaku, iaitu hanya guna Nabi sebagai slogan fahaman. Fahaman mereka tidak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada kalimah thayyibah, seperti mana bandingan yang Allah beritahu. Mereka ada kalimah khabisah, juga seperti mana Allah beritahu. Jadi orang yang ada kalimah khabisah, hanya dakwaan saja, slogan saja kata ikut Nabi Ibrahim, dia tak akan pergi ke mana kecuali ke neraka. Orang yang ada kalimah thayyibah, Nabi Ibrahim itu sendiri, begini cara dia. Allah tak lebih tahu tentang orang ada kalimah thayyibah. Itu Nabi Ibrahim. Memang bertentangan daripada orang Mekah itu sendiri. Wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berdoa. Cara berdoa boleh. Mereka berdoa kepada macam-macam. Ada kala Allah Ta'ala, ada kala benda tu, ada kala benda ni. Tapi Nabi Ibrahim dia berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tuhanku, jadikanlah daerah Mekah ini aman daripada diserang oleh mana-mana kaum kafir. Asalnya aman daripada diganggu oleh mana-mana kerajaan. Jagalah dia. Dan boleh didiami di sini dengan aman oleh sesiapa yang ingin mendiaminya. Jadi duduk di Mekah tidak ada satu kuasa luar pun yang boleh kontrol dan boleh jaga, boleh kuasai. Dan orang duduk di Mekah dia aman daripada segala-gala kuasa-kuasa luar. Yang kedua, wajnubni wa baniya, jauhkan diri aku sendiri dan anak-anak keturunanku an na'budal asnam, daripada menyembah patung berhala. Wahai orang Mekah, ini nabi kamu. Dia berdoa supaya dia dijauhkan daripada menyembah patung berhala. Dia juga berdoa supaya anak cucunya juga jangan sembah patung berhala. Manakala kamu hidup dengan patung berhala. Kamu pasang patung berhala di Kaabah kamu. Kamu letak patung berhala di Safa Marwah kamu. Kenapa dia minta supaya jauhkan? Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, patung-patung berhala ini, adlanna kathiran minan nas, menyesak ramai manusia. Patung-patung berhala yang ada pada dunia hari ini
menyesatkan ramai manusia, dia tidak memberi petunjuk. Makna tetap sama. Patung berhala menyesatkan ramai manusia. Sama ada patung berhala berbentuk lembu, patung berhala berbentuk dewa, patung berhala berbentuk apa saja, dia patung berhala yang dibina untuk menyeru selain pada Allah. Yang dia seru selain pada Allah. Tak kira selain pada Allah itu adalah manusia sebagai nabi, atau manusia sebagai wali, atau makhluk seperti malaikat, atau makhluk seperti jin dan syaitan. Jadi patung berhala adalah boneka ataupun arca untuk sebaliknya. Dan kedua-dua itu tidak ada daripada agama. Dia telah menyesak ramai manusia. Jadi jauhilah aku dan jauhilah anak-anakku. Faman tabi'ani, maka siapa saja yang boleh ikuti aku, menjauhi patung berhala dan mentauhidkan Allah, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia lah baru dikira pengikut Nabi Ibrahim. Kamu orang Mekah bukan daripada aku. Orang ikut aku hanya mentauhidkan Allah, jauh daripada patung berhala, maka dia daripada aku. Adapun dakwaan kamu kata kami pengikut tegar Nabi Ibrahim, kami Hanif adalah agama Nabi Ibrahim, itu dakwaan. Sebenarnya Nabi Ibrahim kata, faman tabi'ani, maka siapa yang boleh ikuti aku. Lebih-lebih lagi atas tajuk akidah yang diberitahu dalam ayat ini. Lebih-lebih lagi. Fa innahu minni, maka sungguhnya dia daripada aku. Wa man asani, maka dan siapa-siapa yang mendahului aku, tidak ikut apa yang aku ajak mereka, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau wahai Allah boleh bagi hidayah, boleh bagi petunjuk, sebab engkau Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Jadi orang betul-betul ikut aku, dia daripada golongan aku. Tak kira dia anak aku, keturunan aku. Tapi orang yang tidak boleh ikut aku, masih derhaka kepada aku ni manusia. Engkau wahai Allah, engkau Maha mengampuni lagi Maha mengasihi, engkau boleh ubah dan boleh buat apa saja ke atas mereka. Rabbana wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwad. Sesungguhnya aku telah menempatkan zuriat aku, Ismail. Sebab zuriatnya satu lagi, Ishak duduk di tempat lain. Zuriat aku Ismail. Biwadin, di satu lembah. Ghairi di zara'in, yang tak layak untuk tumbuh apa-apa tanaman. Sumber tidak ada kecuali air Zam-Zam saja. Jadi aku telah menempatkan zuriat aku Ismail. Biwadin, di satu lembah. Ghairi di zara'in, yang tidak ada kemampuan untuk menumbuh tanaman. Inda baitikal muharram, cuma berkatnya dekat dengan rumah Baitullah engkau yang mulia ini. Tanaman duniawi tak ada. Yang adanya hanya Baitullah, rumah yang paling mulia ini. Jadi nak supaya anak dia Ismail duduk tempat mulia di segi agama, walaupun tidak ada bekalan makanan daripada sumber di tempat ini. Jadi bekalan makanan tidak semestinya ada di sini. Ini tempat mulia saja ada. Bekalan makanan Allah akan adakan. Jadi Rabbana, tujuannya wahai Tuhan kami, supaya dia duduk dekat Baitullah, liqimus solat, dia boleh jaga sembahyang hadap kepada Baitullah. Dia boleh jaga sembahyang hadap Baitullah. Jadi minta supaya duduk dekat dengan Baitullah, supaya agama dia teguh. Dan wahai Allah, faj'al afidatan minan nas, jadikanlah juga sebahagian hati-hati manusia, tahwi ilaihi, condong kepada mereka, cenderung kepada mereka, sehingga mereka pun daripada tempat, berbagai-bagai tempat di sekeliling dunia ni, pelosok dunia, akan datang ke sini. Walaupun di sini sumber rezekinya tidak ada, tapi dia datang ke sini kerana ibadat kepada Allah. Jadi kamu jadikanlah hati-hati daripada kalangan manusia yang condong dan cenderung kepada mereka ini, untuk datang juga ke sini. Warzuquhum minat thamarat, walaupun sini tidak boleh menumbuhkan apa-apa, tapi rezeki bukan datang daripada tanah ini. Warzuquhum, bagilah rezeki kepada mereka minat thamarat, daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan yang ada serata dunia. Tengok, rezeki datang daripada serata dunia. Tak semestinya tumbuh di situ. Rezeki akan datang daripada satu dunia ni, mari ke sana. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur sebab mereka nampak rezeki memang datang daripada Allah melalui kudratnya. Kerana mereka nampak rezeki datang daripada Allah, daripada kudratnya. Air Zam-Zam dia minum untuk apa saja dapat selesaikan. Untuk mengobati penyakit, untuk menghilangkan dahaga, untuk sebagai ganti makanan. Allah jadikan air Zam-Zam sebagai air yang berkat, dan juga segala
makanan dan rezeki-rezeki daripada buah-buahan yang tumbuh di serata dunia juga sampai di sini, supaya hamba-hamba yang duduk di sini bersyukur. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ilmu engkau begitu sempurna, engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, engkau juga mengetahui apa yang kami zahirkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai', tidak tersembunyi bagi Allah Taala apa benda pun. Tak kira daripada diri kami, tidak kira pada benda-benda lain, tidak tersembunyi bagi Allah, baik manusia, baik bukan manusia. Fil ardi wala fis sama', baik perkara itu di bumi maupun perkara itu di langit. Alhamdulillahilladzi wahabali, pujian hanya bagi Allah yang telah kurniakan juga kepadaku alal kibari, hal keadaan aku sangat-sangat tua, dapat anak Ismail wa Ishaq, dapat anak Ismail melalui Hajar dan dapat anak Ishaq melalui Sarah. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb aku dia maha mendengar doa, yang dia boleh luluskan apa-apa saja yang dia dengar. Orang lain dengar saja tapi tidak ada sifat maha mendengar. Dia dengar tapi tak boleh buat apa-apa. Tapi engkau wahai Tuhanku maha mendengar. Apa yang engkau dengar, engkau boleh luluskan. Rabbi ja'alni muqimah salat. Tuhanku jadikanlah juga aku seorang yang mendirikan solat. Mana seorang yang betul-betul jadi hamba yang istimewa yang dapat jaga sembahyang pada masa akan datang. Wa min dzurriyyati, dan daripada zuriat aku juga. Rabbana wa Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah doaku. Sini doa iyasa. Rabbana wa Tuhan kami, wa taqabbal doa, mana sini dia panggil falyastajibu. Terimalah doaku, mana minta supaya Allah Taala terima doa setelah kita berdoa. Dia satunya kita doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita kata terimalah ya Allah. Jadi oleh kerana itu amin doa. Amin sama dengan makna taqabbal. Amin, terimakanlah. Jadi taqabbal juga kalimah doa. Dan ia diadakan dalam jumlah ayat ni nak beritahu berkali-kali minta Allah Taala, rayu kepada Allah Taala supaya dikabulkan doa. Yang ni cara berdoa. Rabbana memang wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, dan terimalah doaku. Jadi tadarru'in ba'da tadarru'in, rendah diri memohon setelah rendah diri dan memohon, dan inilah cara berdoa. Rabbana ufili, wahai Tuhan kami apalah dosaku, wali walidayya, dan dosa ibu bapakku, walil mu'minin, dan para mukminnya yang lain, yauma yaqumul hisab, pada hari sabitnya hisab, pada hari sabitnya hisab. Jadi doa Nabi Ibrahim pada masa ni, semasa dia tidak tahu bahawasanya ayah dia akan mati kufur. Dalam kitab tafsir kata tak disebut mak dia. Yang adanya hanya di antara dia dengan ayah. Jadi kata mereka mungkin ibunya sudah lama meninggal dunia. Itu saja apa yang diberitahu. Mungkin ibunya sudah lama meninggal dunia. Jadi apa yang berlaku di antara dia dengan ayah dia. Dan dia minta doa ni supaya diampun dosa ketika mana dia masih tidak tahu bahawasanya ayah dia akhirnya mati kufur. Jadi Allah tegur dia dan Allah Ta'ala beritahu perkara ini dalam surah Taubah. Kita akan jumpa. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Satu perkara yang kita kena ingat, orang engkar ni satu dunia, majoriti engkar wahyu. Adakah Allah Ta'ala tak apa-apakan mereka? Allah maafkan begitu saja mereka? Tidak. Jangan kamu terkeliru dengan keadaan Allah Ta'ala tak buat apa-apa kepada orang engkar. Dia dapat makan, dia dapat minum, dia dapat berseronok, dia dapat segala-gala yang dia nak dapat. Jadi jangan kamu faham, diberi segala-gala kebebasan pada mereka itu, mereka selamat. Mereka tidak akan dibalas, tidak. Jadi Allah beritahu, wala tahsabannallaha ghafilan, dan kamu jangan menyangka Allah Ta'ala lalai leka amma ya'malu zalimun, akan amalan yang sedang dilakukan oleh orang zalim syirik itu. Kamu jangan ingat Allah lalai leka. Tidak. Keadaan mereka ini hanya dikira imhal, suatu bentuk pemberian masa. Suatu bentuk pemberian masa. Azab yang akan dikenakan kepada mereka ditangguh untuk suatu waktu. Bukan mereka tu Allah Ta'ala tidak peduli, Allah Ta'ala tidak akan buat apa-apa. Tidak. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan azab mereka di dunia liyaumi, untuk satu hari lain. Hari mana? Hari tashkhasu fihi al-absar, hari yang terbeliak
pada masa itu segala mata. Sehingga dalam tafsir kata, terbeliak ni maknanya tak berkelip mata dia. Apabila tengok azab. Tak berkelip. Muhti'ina, begitu datang mereka segera. Muqni'i ru'usihim, hal keadaan mengangkat kepala mereka masing-masing. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak berkelip mata mereka itu. Kerana teruknya keadaan seperti itu. Jadi gambaran-gambaran teruk. Kita kata dia tak kata apa, tenganga. Ini semua tu adalah kalimah-kalimah dipakai pada masa satu orang itu terkejut dengan perkara yang luar biasa. Dan ini adalah hari akhirat. Jadi hari ini mereka lalai, mereka berseronok dengan apa saja. Tapi bila sampai waktu azab dia, semua tenganga. Semua tak kelip mata. Jadi wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong kerana tak boleh nak menganggap apa yang sudah berlaku pada mereka. Kosong sini adalah kebingungan dan keheranan. Tak boleh fikir mungkin kerana tu, mungkin kerana tidak. Contohnya bila kita tengok sesuatu aksiden. Kalau kita tengok mungkin kereta ni dengan kereta ni. Atau kalau kita tengok kebakaran mungkin dengan sebab tu, mungkin sebab ni, dia duduk fikir lagi. Sebab-sebab tu boleh jadi ada. Tapi akhirat nanti untuk ahli neraka seperti ini, dia kosong hati pada berfikir sebab. Betul-betul mengherankan mereka, betul-betul membingungkan mereka. Jadi wa afidatuhum hawa, hati-hati mereka kosong daripada boleh berfikir kenapa menjadi begitu, kenapa terjadi begitu. Jadi inilah suatu gambaran daripada Allah Ta'ala untuk manusia, untuk hamba dia berfikir. Oleh kerana itu, sebelum suasana ini berlaku, orang yang sedar, dia kena beritahu, dia kena bagi peringatan. Jadi wa anzirin nas, ayat ini ayat takhwif duniawi. Wa anzirin nas, dan berilah sentiasa peringatan kepada manusia itu, jangan berhenti. Yauma ya'tihimul azab, hari yang mana mereka didatangi azab. Fa yaqulul ladzina zalamu, ketika itu orang-orang zalim dengan sebab syirik akan berkata, orang zalim dengan sebab ingkar akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib, lewatkanlah sedikit untuk satu masa yang singkat. Lewatkanlah sikit azab untuk satu masa yang singkat. Nujib da'wataka, nescaya kami akan menyahuti seruan tauhid engkau. Da'wataka ila tauhid, dalam tafsir. Jadi nescaya kami akan sahuti, kami akan terima seruan engkau kepada mentauhidkan engkau. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan ikut, bersedia ikut segala rasul yang datang kepada kami. Ini semua kata-kata yang memang berlaku kepada masa mereka kena azab. Awalam takunu, tidakkah kamu dulu semasa dunia aqsamtum, telah bersumpah mati-mati, min qablu, sebelum mati, ma lakum min zawal, iaitu kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan dikenakan azab. Kamu semua tu begitu sekali bersumpah sungguh-sungguh, kamu tak kena azab, kamu tidak akan diseksa, kamu tidak akan dibangkit. Wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kamu juga pernah duduk di tempat yang mana manusia zalim diri mereka sendiri hingga dihukum oleh Allah Ta'ala, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kamu pernah berdiam, kamu pernah menetap di tempat yang mana golongan-golongan telah menzalimi diri mereka, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Wa tabayyana lakum, dan nyata dan jelas bagi kamu, kaifa fa'alna bihim, bagaimana tindakan kami ke atas mereka yang durhaka itu, seperti kaum Ad, macam mana kami buat, seperti kaum Samud, macam mana kami buat. Wa darabna lakumul amthal, dan kami ceritakan kepada kamu banyak kisah-kisah selain daripada kaum Ad dan kaum Samud yang berada di sekitar kamu. Wa qad makaru, dan sesungguhnya mereka telah buat rancangan makrahum, rancangan jahat mereka untuk menghalang Nabi, untuk menghalang tauhid. Wa indallahi makruhum, sebenarnya di sisi Allah tentang rancangan jahat mereka itu, mengenai rancangan jahat mereka itu, Allah Ta'ala akan adakan macam mana balasan bagi rancangan jahat. Wa in kana makruhum litazula minhul jibalu, dan sesungguhnya rancangan jahat mereka itu kalaulah dizahirkan, dia boleh menyebabkan hancurnya gunung ganap, teruknya rancangan jahat mereka, tapi tetap Allah Ta'ala akan balas. Tetap Allah Ta'ala akan balas. Di antara
rancangan jahat mereka yang menyebabkan hancurnya gunung-ganak iaitu membunuh Nabi, membunuh Rasul. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Dan maka janganlah pula kamu menyangka. Ayat ni ayat takhwif ukhrawi. Tadi ayat takhwif duniawi. Maka janganlah pula kamu menyangka Allah Ta'ala mungkin janji kepada Rasul-Rasul dengan sebab lambat sampainya bantuan dan pertolongan. Yang kamu menyangka tak bagi bantuan itu Allah mungkin janji. Tidak. Inna Allah aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa. Dia boleh buat bila-bila masa. Zuntiqam. Dia bersedia menghukum bila-bila masa. Dalam tafsir sebut, aziz maknanya berkuasa Allah Ta'ala bil quwwah. Memang berkuasa buat bila-bila masa. Manakala zuntiqam berkuasa bil fi'li. Dia boleh menghukum, bersedia menghukum. Dan menghukum sebahagiannya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari yang mana ditukar bumi ini dengan bumi lain, langit ini dengan langit lain. Ayat ni dua pandangan. Adakah bumi yang sama dibuang segala gunung-ganak diratakan belaka? Tidak ada lagi dalam surah yang kita akan baca, surah Maryam, tidak ada lagi tanah-tanah lembah dan tidak ada lagi tanah-tanah tinggi. Gunung-gunung semua dicabut, dibuat satu medan yang sama. Bumi yang sama. Dan langit juga dibuang, bintang bulan semua dibuang. Semua dibuang. Ataupun memang bukan bumi ini, bumi lain. Bukan langit ni, langit lain. Dua-dua terjemah. Mana hari yang mana ditukarnya bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain. Sama ada ditukar sifat atau ditukarnya zat. Bumi-bumi sama ditukar sifat dia. Ataupun ditukar zat dia. Didatangkan bumi lain. Surah pada Allah Ta'ala. Wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Maka mereka akan datang menghadap Allah Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di sana, wa taral mujrimin, kamu akan tengok al-mujrimin, orang-orang yang bersalah dengan sebab kufur, dengan sebab syirik, dengan sebab apa sahaja sekalipun, yauma idzin, pada hari itu, muqarranina fil asfad, diikat, dibelenggu, fil asfad, pada belenggu. Sarabiluhum min qatiran, pakaian menutupi mereka begitu panas daripada tar. Qatiran ni jenis tar yang ada pada pokok, digunakan untuk menghilangkan kurat pada unta. Yang orang tak tahu qatiran ni satu jenis benda yang ada di pada pokok yang bila diguna dan dibakar dia akan menghilangkan penyakit kurat bagi unta kerana panasnya dia. Wa taksha wujuhahum nar, dan muka mereka muka mereka dibakar dengan bahan api neraka. Liyajziyallah kulla nafsin ma kasabat. Kerana Allah Ta'ala akan balas setiap manusia apa yang dia buat sendiri. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala hisab amal hamba itu sangat cepat. Penutup surah. Hadza, semua ayat-ayat yang ada dalam ini balaghun linnas. Perkara yang akan disampaikan untuk manusia dengar. Untuk manusia tahu. Dan untuk manusia ikuti. Hadza, ini semua ayat-ayat bukan untuk disimpan. Bukan untuk diambil berkat. Tidak. Sekadar berkat. Bahkan untuk balag. Untuk disampaikan supaya manusia dengar. Daripada dengar tu dia boleh faham. Dia faham bahawa dia boleh ikut. Linnas. Untuk seluruh manusia. Liyu'minu. Supaya mereka dengar. Supaya mereka faham. Dan mereka beriman. Dan waliyunzaru bihi. Dan Quran ini juga. Untuk diberi peringatan kepada mereka. Kalau tidak mahu menerima. Dia tunggulah. Jadi Quran ini juga untuk memberi peringatan kepada mereka, kalau tak boleh ikut, nahaslah mereka. Waliya'lamu, dan supaya mereka yakin, annama huwa ilahu wahid. Allah Maha Esa. Supaya mereka yakin daripada Quran ini, ayat-ayat yang dibacakan tadi, Allah adalah Maha Esa. Ialah hanya satu. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya dapat ambil pengajaran, dapat ambil iktibar dan keinsafan mereka yang ada akal fikiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله على محمد